ciri dan kemahiran yang perlu ada pada setiap usahawan pengeluaran kicap dan sos. Terdapat 7 ciri dan kemahiran. Salah satunya ialah agresif dan bersungguh-sungguh terhadap perniagaan yang dijalankan. Yang kedua, mempunyai kepakaran dalam mewujudkan networking ataupun rangkaian dengan agensi swasta maupun agensi kerajaan bagi mengembangkan perniagaan. Yang ketiga, berani mengambil risiko adalah wajib ada pada setiap usahawan. Yang keempat, tekad dan mempunyai matlamat yang kokoh untuk mencapai sesuatu kejayaan. Yang kelima, ciri usahawan dalam Islam juga perlu ada pada usahawan, iaitu bersyukur dengan amanah yang diterima. Yang keenam, lokal kawalan dalaman yang memberi maksud kepercayaan bahawa anda boleh mengawal diri sendiri. Yang terakhir, berfikir dengan menggunakan style yang kreatif. Saya akan membentangkan tentang lokasi perniagaan. Lokasi perniagaan merupakan salah satu faktor yang penting ketika menjalankan sesebuah perniagaan. Lokasi merujuk kepada pengagihan, iaitu tempat di mana pelanggan menerima dan menilai sesuatu produk dan perkhidmatan penjual. Seperti yang kita dapat lihat, perniagaan ini juga berada di tempat yang agak strategik di mana berhampiran dengan jalan raya utama yang sering digunakan oleh orang ramai. Selain itu, berdekatan dengan premis perniagaan juga terdapat sebuah padang yang luas. Padang ini digunakan sebagai lot parking untuk para pengunjung. Para pengunjung boleh memarkir kereta mereka di sana. Malahan, para pengunjung yang tiba dengan bas juga tidak perlu risau kerana adanya padang yang besar dan luas ini. Padang ini juga tidak mengganggu laluan harian para penduduk sekitar. Jadi ianya agak memudahkan untuk para pengunjung datang mengunjungi premis perniagaan. Lain dari lokasi yang strategik, sewa yang berpatutan juga diberikan oleh pihak pemilik kepada syarikat. Dengan kadar sewa tersebut, pihak syarikat dapat menjalankan perniagaan dengan lancar tanpa perlu menaikkan harga barangan dari semasa ke semasa. Hal berkaitan perundangan dan pelesenan sebelum menjalankan perniagaan kilang kicap dan sos. Yang pertama ialah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. SSM sebagai agensi untuk mempromosikan pematuhan pendaftaran perniagaan dan perundangan korporat melalui aktiviti penguasaan dan pemantauan dan juga mengendalikan pemodenan syarikat dan pendaftaran perniagaan serta menyediakan maklumat syarikat dan perniagaan kepada orang awam. Yang kedua ialah berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. JAKIM merupakan agensi kerajaan persekutuan di Malaysia yang mentadbirkan ehwal agama Islam di Malaysia. Di Malaysia sudah semestinya kilang kicap dan sos perlu mendapatkan sedia halal kerana majoriti penggunanya ialah beragama Islam. Yang ketiga ialah berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan. Lesen perniagaan di bawah pihak berkuasa tempatan dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu lesen am, lesen khusus sektor industri dan lesen khusus aktiviti. Hasil utama premis perniagaan ini ialah produk kicap dan sos. Proses pembuatan kicap dan sos ini agak rumit, namun dengan adanya mesin-mesin yang berteknologi dan berkualiti tinggi, ianya dapat dihasilkan dalam kuantiti yang agak tinggi dari semasa ke masa. Produk kicap dan sos ini dihasilkan dalam beberapa perisa, iaitu kicap tulen, kicap lemak manis, sos cili dan sos tomato. Para pelanggan amat menggembari produk kicap dan sos ini kerana kelemakan dan kemanisan kicap dan sos ini dapat lebih mengenakkan lagi masakan mereka. Seterusnya, hasil sampingan premis perniagaan ini ialah dari pihak syarikat menawarkan peluang kepada para pengunjung untuk merasai sendiri pengalaman mereka menghasilkan kicap dan sos. Para pelanggan akan dibawa ke tempat pemprosesan kicap dan sos dan diajar dari proses awal hingga terakhir. Para pelanggan dapat merasai sendiri proses-proses seperti pembotolan, penampaian soya dan sebagainya. Pada bahagian atas, terdapat 5 ruang yang telah dipecahkan, iaitu ruang untuk pengurusan pejabat, ruang untuk kerani sahaja, ruang untuk membuat perjumpaan iaitu bilik mesyuarat, ruang untuk kegunaan pekerja iaitu surau dan juga tandas, dan akhir sekali ialah ruang yang telah disediakan khas iaitu pantry, bilik tetamu dan juga ruang untuk pameran produk.
Beralih pula kepada bahagian bawah iaitu bagi kilang kicap kami. Di dalam ruangan ini kami telah pecahkannya kepada 4 bahagian, di mana bahagian tersebut adalah ruang yang pertama adalah ruang untuk susunan atom mesin bagi kegunaan pengeluaran produk kami. Ruang yang kedua adalah untuk stor-stor penyimpanan, di mana stor ini adalah stor untuk menyimpan bahan mentah, barang siap dan juga bahan untuk kelengkapan. Ruang yang ketiga adalah untuk ruang kegunaan pekerja, iaitu tandas bagi lelaki dan wanita. Dan ruang yang terakhir adalah ruang untuk penghantaran produk dan juga penerimaan bagi bahan-bahan mentah. Pembentangan seterusnya adalah berkaitan dengan jadual kos permulaan projek. Jadual kos permulaan projek ini adalah satu kaedah yang digunakan oleh pihak pengurusan bagi sesebuah organisasi ketika mereka hendak memulakan sesebuah perniagaan. Jadual kos ini juga penting kerana melalui jadual ini mereka dapat memastikan projek yang mereka jalankan tersebut berjaya dan membawa keuntungan untuk syarikat mereka. Kumpulan kami juga ada menyediakan jadual kos permulaan projek ini, namun kami hanya menggunakan anggaran kos sahaja dan anggaran kos ini tidaklah begitu tepat kerana kos yang kami gunakan di dalam jadual ini tidak mengambil kira keseluruhan kos barangan dan perkhidmatan yang kami perlukan. Di dalam jadual ini juga kami telah bahagikannya kepada 2 jadual, iaitu kos permulaan projek yang minimum dan juga kos permulaan projek yang sederhana. Akan menerangkan bahagian sumber pembiayaan dan jenis pinjaman yang sesuai kepada perniagaan. Untuk perniagaan kicap dan sos, usahawan boleh mendapatkan sumber pembiayaan dalaman iaitu daripada simpanan peribadi, modal daripada keluarga atau saudara mara dan juga modal daripada keuntungan iaitu rizal. Kebiasaannya, sesebuah perniagaan memerlukan perniagaan dengan menggunakan simpanan peribadinya. Selain itu, perniagaan kicap dan sos juga boleh mendapatkan sumber pembiayaan luaran iaitu daripada pihak bank, institusi kewangan dan juga agensi kerajaan. Terdapat pelbagai jenis pinjaman yang sesuai disediakan oleh pihak bank kepada usahawan iaitu pajakan dan pinjaman perniagaan al-ranu dan sebagainya. Untuk agensi kerajaan seperti Majlis Amanat Rakyat iaitu MARA dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga iaitu Tekun, MARA telah menyediakan skim seperti skim jaminan usahawan MARA, skim pembiayaan peringkatan perniagaan iaitu SIPN, manakala Tekun pula menyediakan skim seperti skim pembiayaan kontrak air dan skim pembiayaan teman tekun dan sebagainya. Terdapat pelbagai isu dan cabaran yang dihadapi oleh bakal usahawan dalam perniagaannya. Pada peringkat permulaan perniagaan, bakal usahawan menghadapi cabaran untuk membina pasukan perniagaan. Selain itu, bakal usahawan menghadapi cabaran untuk membiarkan orang ramai kenali jenama produk syarikat. Seterusnya, bakal usahawan menghadapi cabaran untuk menangani persaingan yang semakin sengit dalam pasaran. Di samping itu, bakal usahawan menghadapi cabaran dalam pengurusan risiko. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Strategi yang sesuai agar syarikat dapat bertahan dalam industri. Yang pertama ialah persediaan dari segi fizikal dan mental. Hal ini kerana menjadi seorang usahawan sudah semestinya mencabar dalam pelbagai aspek. Oleh itu, usahawan perlulah membina keyakinan diri, semangat dengan ilmu, memperkasakan kemahiran diri dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Semua aspek ini penting bagi usahawan sebelum membuka sesebuah perniagaan. Yang kedua ialah menggambling tenaga agar mencapai tingkat pengeluaran yang optimum. Hal ini penting supaya aliran kewangan kilang kicap dan sos terus mendapat keuntungan. Yang ketiga ialah mempunyai rangkaian yang luas agar mendapat ilmu yang baharu. Sebagai contoh, mempunyai rakan yang mahir dalam bidang pemasaran dan sudah semestinya rakan tersebut akan berkongsi tentang ilmu dalam bidang tersebut. Terakhir ialah cadangan tindakan kreatif dan inovatif yang boleh dilakukan oleh firma. Terdapat beberapa inovasi dan salah satunya ialah dengan menubuhkan ladang yang dipenuhi bahan-bahan yang digunakan semasa proses pengeluaran. Misalnya dengan membuka ladang cili dan kacang soya.
Hal ini dapat menjimatkan kos dari segi penghantaran perkhidmatan ke kilang dan mengelakkan daripada bekalan bahan mentah terputus. Keduanya, dengan memvariasikan perisa kicap dan sos. Untuk kicap, kita mewujudkan kicap berperisa pedas. Bancuan kicap pedas adalah tetap sama dengan ramuan-ramuan untuk menyiapkan kicap masin dan kicap manis, tetapi memerlukan sedikit tambahan serbuk cili. Cili yang digunakan adalah cili kampung untuk memberi kepedasan yang asli. Bagi sos pula, pengeluaran sos masam manis juga perlu diusahakan. Hal ini kerana kebanyakan resepi masakan di Malaysia atau luar negara banyak menggunakan sos yang masam dan manis. Gabungan sos tomato dan sos cili sememangnya akan memberi kelainan rasa, iaitu akan menjadi sos masam dan manis. Dalam kewujudan sos masam manis ini hanya akan menambah sedikit pes nenas dan di dalam bancuhan sos cili. Selain itu, sos hijau juga akan diwujudkan. Campuran rasa masam manis dan sedikit pedas ditambah dengan daun ketumbar yang sangat sesuai untuk hidangan bakar seperti daging dan ayam bakar. Yang terakhir, seperti yang kita ketahui, kebanyakan kilang pengeluaran sos dan kicap hanya menggunakan botol plastik dan kaca. Oleh itu, dengan ini untuk memudahkan pengguna, kelainan dalam pengeluaran produk sos dan kicap dalam bentuk spout, pouch dan tube. Tujuan penggunaan spout, pouch and tube ini sememangnya memberi kemudahan untuk penggemar kicap untuk membawa ke mana sahaja. Misalnya membawa ke pejabat dan menyenangkan anak-anak untuk membawa ke sekolah. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan anak-anak kecil mesti mahu untuk makan nasi bersama kicap ataupun sos.